Yang parking tadi kosong banyak. Kita kosong apa ah? Kita jawi eh? Ha? Jika mengingat ia akad ini niat atau syak ia padanya dan mengikutnya akan seorang. Situ. Dia berhenti tengah jalan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama pada tengah hari ini di dalam kuliah Zuhur, yang mana insya-Allah pada tengah hari ini perkongsian kita akan sambung lagi daripada perbahasan kitab Pedoman Solat, Pedoman Sembahyang Berjemaah karangan Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Lubuk Tapah, Pasir Mas, Kelantan. Baik, kita akan sambung lagi insya-Allah pada muka surat 5 kalau kitab Rumi. Kalau kita minta maaf, kitab Rumi muka surat 9, kitab Jawi muka surat 5. 5 hari Rumi 12, Jawi 9. Jawi saya tak ada. Tapi dia ada sebenarnya, kalau kitab tebal tu ada. Di belakang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka jika meninggal ia akan ini niat atau syak ia padanya dan mengikut ia akan seorang yang sembahyang pada satu perbuatan atau pada salam, kemudian daripada menanti yang panjang kerana mengikut, nescaya batal sembahyangnya. Itu pembacaan kitab lah. Kalau baca sekali lalu tu insya-Allah dia tak faham. Jadi kita kena tahu juga apa pembicaraan kitab kita ni. Jadi kita masih lagi dalam perbahasan fasal yang kedua pada menyatakan syarat-syarat bagi sah makmum mengikut imam. Jadi syarat-syarat sah makmum mengikut imam keseluruhannya ada 12 syarat. Jadi kita masih lagi dalam syarat yang pertama, iaitu syarat-syarat dia
yang hari tu bulan lepas, syarat dia mestilah makmum itu niat mengikut imam ataupun makmum itu niat menjadi makmum ataupun makmum itu dia niat berjamaah. Itu syarat sah untuk dia mengikut imam tu. Dia nak syarat sah makmum ikut imam tu kena niat begitu. Tapi dia bahas dulu. Itu dia kata, lagi pula, pada lain daripada sembahyang Jumaat. Jadi kalau sembahyang Jumaat, wajib atas makmum niat mengikut imam dan wajib atas imam niat jadi imam. Dia kena niat. Sebab dia sembahyang Jumaat ni, dia syarat sah dia paling kurang 40 orang. 40 orang sekali dengan imam. Jadi tak dapat tidak bagi imam dan makmum tu kena niat. Mengikut. Kalau dia tak niat mengikut, maka tidak sah sembahyang dia. Pada solat Jumaat. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu pada masalah sembahyang mu'adah. Kita dah bahas dulu. Sembahyang mu'adah ni sembahyang asalnya sunat mu'adah. Dia sembahyang mu'adah ni sembahyang kali kedua. Kita sembahyang fardu zuhur dan sembahyang dah wajib. Lepas tu kita sembahyang berjemaah kali kedua. Di situ wajib makmum niat menjadi makmum. Dia niat. Dan wajib bagi imam niat menjadi imam. Seperti sembahyang Jumaat juga. Kalau dia tak niat tu, walaupun kali kedua tu sembahyang tu sunat, tapi berjemaah tu. Berjemaah tu dia kena niat. Kalau dia tak niat, maka tak sah sembahyang tu. Contoh kita dah sembahyang kali pertama. Dan habis sembahyang tiba-tiba ada orang datang kat kita, dia tak sembahyang lagi. Maka dia minta kita niat, dia minta kita jadi makmum dia. Memang ada saya pernah berlaku 2 kali. Dulu waktu belajar dulu. Jadi bila guru saya kata, saya dah sembahyang dah. Dia tak apa, sembahyang kali kedua. Dia panggil sembahyang mu'adah, sembahyang i'adah. Jadi kali pertama tu saya dah sembahyang berjemaah dah. Kali kedua, saya berjemaah juga. Tapi yang kali kedua ni, imam tu kena niat jadi imam. Sebab ada setengah tu, kalau kita sembahyang fardu, kalau imam tu tak niat jadi imam, sembahyang sah. Cuma meluputkan fadilat jemaah. Tapi kalau kali kedua ni, imam tu kena niat jadi imam, makmum kena niat jadi makmum. Sebab ni kena ingat, kalau makmum tu dia tak niat pada mula-mula, kalau dia niat pertengahan, dia tak sah dah. Sembahyang tu tak sah solat tu. Tapi kalau sembahyang fardu, kalau makmum tu dia tak niat pada permulaan, tapi dia niat pada tengah-tengah sembahyang. Tu untuk mengesahkan dia ikut imam. Tapi kalau tak niat langsung, sampai habis sembahyang dia tak niat, maka tak sah. Sebab tu dia kata berbeza dengan sembahyang Jumaat tu. Dengan sembahyang fardu. Kita bahas bulan lepas. Dia beza sembahyang Jumaat dengan sembahyang fardu. Sembahyang fardu ni kalau makmum tu akan datang dia bahas. Kalau dia tak niat daripada permulaan takbir, tak boleh kata tak sah ni. Kalau dia niat pertengahan dan tengah-tengah sembahyang, niat aku nak ikut imam, maka baru dia katakan sah dia mengikut imam. Sah sembahyang itu sah. Tapi kalau tak niat langsung, maka tidak hasil lah. Untuk dia mengikut imam itu tidak sah lah. Akan datang dia bahas dalam kitab ni. Begitu juga ketiga sembahyang dijamak dengan sebab hujan. Ni kita bahas bulan lepas ni. Ulang balik ni. Ulang balik bukan kita baca ni. Ulang balik. Jadi sembahyang dengan sebab jamak. Dengan sebab hujan. Dengan sebab hujan ni pun begitu juga. Contoh kalau kita kata hujan pada peringkat awal tu sembahyang zuhur. Tengah hujan lebat lah. Kita kata bila niat tu, bila dah niat sembahyang zuhur tu, sembahyang, tiba-tiba lepas sembahyang zuhur masih hujan lebat lagi. Sekira-kira kalau kita balik rumah tu, memang baju ni zaman dulu cerita, zaman kita dah tak ada dah. Nak sembahyang jamak hujan ni, mesti rumah tu jauh. Ni rumah depan rumah je. Payung pun ada. Tak edit. Ni ceritanya dia perjalanan jauh, nak pergi sembahyang Jumaat. Lepas tu jalan kaki pula. Sekira-kira kalau dia balik tu, dia punya pakaian tu memang habis baju tu, lencur habis dah. Basah habis dah. Memang dia tak boleh kembali balik dah. Memang hujan. Orang dulu pakaian dia tak banyak. Pakaian orang dulu tak banyak. Kita ni pakaian banyak dah. Berganti-ganti kan. Sebab tu dia beritahu. Maka di situ, kalau dia nak buat sembahyang jamak hujan boleh tak? Boleh.
Maka wajib bagi makmum itu niat menjadi makmum pada ketika niat takbiratul ihram, dan juga imam tu kena niat menjadi imam pada takbiratul ihram juga. Kalau dia niat tengah-tengah tu tak sah. Terus sembahyang dengan sebab jamak dengan sebab hujan. Tu. Itu kita dah bahas pada bulan lepas. Baik, ini masalah lain pula. Maka jika meninggal ia, ini nyata meninggal ia akan ini niat. Apa? Ini niat, apa maksud ini niat? Yang ini tulis. Ini niat, ini dia tidak meniat mengikut imam. Ataupun dia tidak niat berjamaah. Ataupun dia tidak niat jadi makmum. Tulis itu. Ini niat tu apa? Ini niat. Jika meninggal ia akan ini niat, ini meninggal akan niat mengikut imam. Ataupun niat berjamaah, dia tak niat. Ataupun dia tidak niat jadi makmum. Satu masalah. Atau syak, dia syak. Dia was-was syak lain. Syak dia 50. Was-was ni, bila dalam sembahyang tu dia ada perasaan. Dia was-was ni berlaku selepas daripada kita dah buat tu, bila rasa was-was. Dia was-was ni bersengatan. Kalau syak ni 50, kalau was-was ni dia berat lagi. 70, 30 dia rasa berat. Aku nak. Dia berulang-ulang. Bila was-was ni berulang-ulang. Dudak, taradud dia panggil. Maksudnya berbolak-balik. Tu. Atau syak ia seorang padanya pada ini niat. Aku dah niat ke belum? Dia syak. Dua masalah. Dan mengikutnya, tu dua masalah. Jawapan tak ada lagi. Ni kita kena faham soalan dulu. Ni kitab Jawi ni, dia yang payahnya apa? Payah dia bila masalah soalan tu, jawapan tu tak payah. Jawapan tu dapat jawapan dah. Dia punya keputusan dapat dah. Jawapan senang. Soalan dia payah. Dia macam periksa juga. Tapi periksa jawapan pun payah, soalan payah. Ini soalan yang payah. Jawapan ni mudah. Nak fahamkan soalan tu. Jadi dua soalan situ dah. Mula-mula dia tinggalkan niat. Yang kedua dia syak pada niat. Yang ketiga apa? Dan mengikut ia akan seorang yang sembahyang pada satu perbuatan atau pada salam. Bila tu? Selepas ini kemudian daripada menanti yang panjang kerana mengikut. Ini masalah apa ni? Dia tak tahu lagi masalah ni. Masalahnya begini. Jadi ada seorang duduk sembahyang depan kita. Kita pun datang. Kita duduk datang belakang ni tu, kita mengikut perbuatannya tapi tak ada niat pun. Nampak tak? Kita tak ada niat mengikut dia. Tapi perbuatan kita tu ikut dia. Dia rokok, kita pun rokok. Tu dia katakan pada satu perbuatan tu. Contoh apa? Pada satu perbuatan tulis. Yang ni pada rukun fi'li. Seperti rokok. Tulis itu. Pada satu perbuatan, yakni pada rukun fi'li. Pada rukun fi'li seperti rokok. Jadi dia ikut imam tu rokok. Tapi tak ada niat. Dia ikut imam rokok. Padahal dia duduk belakang lagi. Satu masalah. Atau pada salam. Apa pada salam? Dia mengikut orang depan tadi tu, orang tu bagi salam, dia pun bagi salam. Kalau kebetulan lain, dia memang ikut pada perbuatan. Kalau kita tengok tu sekarang ni macam main-main kan, betul tak? Macam tu. Jadi rupanya kita tidak maksud kata dia mengikut tu pada salam. Bila tu? Kemudian daripada menanti yang panjang. Apa maksud menanti yang panjang? Yang ni dia lama masanya boleh satu rukun seperti rokok. Contoh gini. Dia dah rokok. Lepas tu dia tunggu je. Orang depan tu. Kawan tu rokok, dia pun rokok. Dia tunggu lama. Lepas tu dia bangun, dia pun bangun juga. Tu maksud dia. Bukan kata kalau kebetulan lain. Orang kita tak ada niat, tak ada ikut pun perbuatannya. Kata, kebetulan sama lama. Tu tak apa. Ini, bila dah habis baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, dia dah tunggu lagi. Tu yang dikatakan, daripada menanti yang panjang. Pada uruf tu dia tunggu lama je.
Sebab apa tu? Menanti tu. Kerana mengikut. Tulis. Yang ini kerana mengikut seorang yang sembahyang di hadapannya. Kerana mengikut, yakni kerana mengikut seorang yang sembahyang di hadapannya. Tulis itu. Nah, kitab ni dia ringkas-ringkas. Ni kitab Jawi. Baik. Itu semua ada 3 soalan di situ. Dia tak tulis soalan. Jadi masalah apa? Masalah pertama, dia meninggalkan niat. Dia tak niat. Satu masalah. Masalah yang kedua, dia syak pada ni, dia syak pada niat. Aku niat ke tak niat? Aku niat ke tak niat? 2 masalah. Yang ketiga, dia mengikut perbuatan orang di hadapannya. Dan sekira-kira dia menunggu lama. Maksud bila rokok, dia pun rokok lama. Padahal dah habis baca dah. Subhanallah azimi wa bihamdi dah habis baca dah. Tapi dia tunggu lagi. Orang depan tu. Ni lagu mana ni? Kisah dia. Jawapan apa? Ni bawa jawapan ni. 3 masalah tadi. Nescaya batal sembahyangnya. Batal sembahyang. Batal sembahyang orang yang tinggal niat. Niat apa? Niat mengikut imam. Yang kedua, dia syak pada niat. Syak je. Batal sembahyang. Yang ketiga, dia mengikut perbuatan orang tadi di hadapan tadi tu. Pun batal sembahyang dia juga. 3 masalah ni batal sembahyang. Ini kena ingat. Ni banyak berlaku ni. Biasa kalau berlaku ni biasa. Tapi biasa yang ketiga ni jarang orang nak buat itu. Tapi ada kalau orang tanya, Ustaz, kalau saya ikut perbuatan tu tapi tak ada niat. Macam mana? Kalau orang tanya kita soalan tu. Tapi soalan ni jarang orang buat. Tapi tokoh ada orang tanya soalan tu. Maka perbuatan tu dia katakan membatalkan sembahyang dia batal. Soalan macam main. Soalan macam-macam main-main. Kalau orang tanya, saya ikut perbuatan dia tapi saya tak ikut dia. Saya tak niat ikut dia. Tapi perbuatan tu saya ikut dia. Payah juga soalan tu nak jawab. Maka sembahyang dia tidak sah. Dia katakan batal sembahyang dia. Nampak lagi begitu juga orang syak pada niat. Aku nak ikut imam pun niat ikut imam ke belum? Dia was-was syak. Ragu-ragu. Dia syak ni ragu-ragu. 50-50. 50-50. Dia was-was ni dia bersengatan kuat. Was-was duduk. Kalau was-was, kalau ragu-ragu ni sekejap lah. 50-50. Dia 50-50. Kalau syak ni berbolak-balik. Hati tu berbolak-balik. Tengok. Maka itu dia katakan batal sembahyang. Tengok. Maka jika mengikut ia seorang akan orang yang sembahyang di atas jalan kebetulan. Ini kebetulan ni. Kita sembahyang di belakang ni kebetulan. Atau kemudian daripada menanti yang pendek. Apa menanti pendek? Kita rokok, dia pun rokok. Tapi kita menanti tak lama. Lepas habis baca Subhanallah azim itu, kita terus bangun. Yang orang depan tadi tak bangun lagi. Kebetulan. Ataupun menanti pendek, kita habis baca. Orang depan pun habis baca, kita pun i'tidal. Sama-sama i'tidal. Tapi tak ada niat ikut dia. Secara kebetulan saja. Tengok. Atau menanti yang panjang dengan ketiadaan mengikut. Ataupun kita menanti panjang juga bukan mengikut dia. Subhanallah bin azimi wa bihamdi. Subhanallah bin azimi wa bihamdi. Subhanallah bin azimi wa bihamdi. Lepas tu kita pun bangun. Lama juga tu. Tapi tak ada niat ikut dia pun. Tapi syarat dia apa? Ketiadaan mengikut perbuatan orang di hadapan kita. Kita tak ada mengikut perbuatan orang di hadapan kita. Apabila kita tidak ada mengikut ketiadaan mengikut orang di hadapan, tiada mudarat. Apa maksud tiada mudarat? Sembahyang dia sah. Tak batal sembahyang. Faham lagi aja? Nampak masalah? Dia bukan masalah jemaah. Dia memang tak ada ikut orang depan tu pun. Dia sembahyang seorang-seorang dia. Tapi dia, ni bukan masalah jemaah. Ni masalah dia mengikut tu kebetulannya. Sama. Kadang-kadang ada sebab kita kan, biasanya kalau kita sembahyang ramai-ramai ni, biasa kadang-kadang lebih kurang je. Sembahyang kita baca Fatihah, baca surah Al-Azim, tu rokok. Tapi tak ada niat pun. Ni nak cerita kata, kalau dia tak ada niat tu, kalau dia tak ada buat secara kebetulan tu, dikatakan sembahyang dia sah. Sembahyang dia sah.
Tapi bukan masalah jemaah ni. Tapi kalau masalah jemaah tadi, kalau dia tinggalkan niat, dia tak ada jemaah dah, memang tak dapat dah, memang tak sah semayang. Bukan kata jemaah dah, semayang ni tak sah dah. Lepas tu kena hati-hati kita semayang berjemaah ni, kita nampak benda sunat. Jemaah tu memang sunat. Tapi masalah niat tu banyak orang tak tahu. Kena ikut ke tak ikut? Niat ke tak niat orang imam tu? Dia tak niat tu masalah. Kalau dia tak niat ikut imam tu, nescaya batal semayang tadi, nampak tak? Dia bukan niat berjemaah. Dia tak ada niat. Dia tak ada niat. Dia tak niat berjemaah. Itu dia kata bukan kata semayang seorang-seorang, bukan kata semayang itu sah, tidak. Semayang dia tak sah berawal lagi. Nampak tu kata dia bagi 3 masalah tadi. Dia meninggalkan niat mengikut imam. Kan tadi saya sebut tu kan. Dia tinggal niat mengikut imam. Satu. Yang kedua, dia syak pada niat dia. Syak saja. Itu pun tak sah dah semayang. 2. Ketiga, apa dia? Dia mengikut perbuatan orang di hadapannya. Tapi dia tak niat mengikut pun. 3 masalah ni bukan kata dapat pahala jemaah. Tak sah semayang. Nampak ni tak sah semayang. Ni hati-hati. Dia pada awal tu waktu takbiratul ihram. Daripada permulaan niat tu takbiratul ihram. Tapi kalau kita niat tengah semayang, sah. Atau kalau semayang kesyak tak apa, niat ikut imam lah. Niat ikut imam lah. Lepas aku niat ikut imam, dah hati. Was-was tu memang, biasa was-was ni dia panggil gangguan syaitan. Was-was ni salah satu nama syaitan, was-was. Was-was tu nama syaitan. Jadi, sebenarnya dah sah lah kita ikut dah sebenarnya. Kita angkat takbir tu memang nak ikut imam dah. Jarang lah nak kata orang tu tak ikut imam tu. Maksudnya orang tu lalai sungguh lah. Aku ikut imam ni. Macam tu. Jadi, memang tu lupa habis jarang lah. Kita nampak dah, kita nak usolli sauf. Kita dah perasan dia jarang sauf. Tak ada macam tu. Biasanya. Tapi nak cerita masalah hukum gitu. Masalah fiqh macam itu. Sebab boleh berlaku. Takut-takut berlaku begitu. Habis. Ya. Tak apa. Semayang kita suatu ikut. Dia ikutan kita dengan dia tu, walaupun dia tak ada imam, sah semayang. Semayang tu sah. Cumanya akan datang dibahas, kalau yang orang depan tu dia tak niat jadi imam, dia meluputkan fadilat jemaah untuk dia. Kita dapat fadilat jemaah dah. Kita makmum tak dapat. Dia tu sendiri. Satu dia kata, orang datang orang belakang kan. Kita niat untuk jadi imam. Kita niat dalam semayang tu, tengah-tengah semayang tu niat jadi imam. Tak apa dah. Dapat pahala fadilat jemaah. Jemaah tu dapat. Semayang tu tetap sah. Kalau orang tanya ustaz, imam tu tak ada niat jemaah, tak ada niat jadi imam. Sampai ke sudah. Semayang sah tak? Semayang sah, tapi meluputkan fadilat jemaah. Fadilat jemaah tu apa? 27 tu. Rugi lah. Aku tak mau lah, aku dah jadi imam dah. Tak mau niat padam ke biar dia semayang sesuai. Yang tak ada, orang tu dapat iman dah. Padam muka hang lah. Tak dapat mula semayang tu sah. Apa 27 dah. Berani tepuk aku tak mau jadi imam. Tak ada. Orang nak cepat, dia buat lambat lah tepuk aku jadi imam. Dah, salah itu. Rugilah kita nak jemaah. Rugilah kita. Habis itu. Tengok, ni dia nak bahas. Ni masalah fadilat jemaah. Tengok. Maka jika tiada meniat, ia akan jadi imam. Nampak ni. Dia bahas ni, tengok. Maka jika tiada meniat, ia seorang akan jadi imam. Hasil bagi makmum fadilat. Apa? Yang ni, bagi makmum tu fadilat jemaah dah dapat. Tapi tengok. Hasil bagi fadilat. Hasil bagi makmum tu fadilat jemaah. Tiada imam. Imam tak dapat, rugi. Tak dapat dia fadilat jemaah. Semayang tu sah. Tapi imam tak dapat fadilat jemaah. Makmum tu dapat. Ni tengok bukan senang nak jadi imam, nak jadi makmum bukan senang juga. Kita semayang jemaah ni.
Bukan kata sembahyang jemaah ni ikut dah kita masuk dah angkat takbir dah ikut imam. Bukan gitu. Dia ada cara dia nampak. Ulama buat macam tu Mari tengok. Dan jika meniat imam akan jadi imam di tengah sembahyang. Tengah-tengah sembahyang tu, imam tu baru nak niat. Tak apa, kesian kat makmum belakang. Bukan pada kesian kat diri dia. Contoh mak aku tak niat jadi imam tadi. Pada awal takbir tadi. Nak niat jadi imam boleh tak tengah? Tengok dia kata. Dan jika meniat tu dalam hati lah Jangan cakap aku jadi imam tak boleh sah niat dalam hati lah Dan jika meniat di dalam hati imam tadi akan jadi imam di tengah sembahyang. Apa maksud di tengah sembahyang? Tulis. Yakni selepas daripada takbiratul ihram. Tulis itu. Yakni selepas daripada takbiratul ihram. Itu maksud kata tengah-tengah sembahyang. Bukan kata tengah sembahyang tu rakaat pertama, rakaat kedua Ustaz. Tak payah bahan tu. Fahamnya selepas daripada takbiratul ihram. Bila lepas takbiratul ihram tu dah tengah-tengah sembahyang tu. Tak kira rakaat pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat, tak kisahlah. Asal kata selepas daripada takbiratul ihram. Tengok. Dia kata apa? Dapat fadilat baginya bagi imam. Dapat fadilat jemaah. Alhamdulillah. Jadi imam tu dapat fadilat jemaah. Jadi kalau imam tadi terlupa nak jadi, niat nak jadi imam pada awal takbir tadi, maka dia boleh niat menjadi imam pada ketika selepas daripada takbiratul ihram. Dapatlah fadilat jemaah dia. Tu. Satu. Tapi kena ingat. Ketika itulah. Yang ni di tengah sembahyang dapat fadilat baginya ketika itulah. Ketika apa? Tulis. Pada ketika dia mula niat. Pada ketika dia mula niat. Masa tu dapat fadilat jemaah. Kalau contoh pada rakaat kedua, dia niat. Pada tu dia dapat fadilat jemaah. Ada rakaat pertama, dia tak dapat dah. Pada ketika dia mula-mula niat berjemaah. Bila? Contoh, pada rakaat pertama. Ataupun rakaat kedua, dia tengah-tengah ingat tu. Tengah-tengah sujud baru ingat. Tak apa. Pada ketika tu, dia baru dapat fadilat jemaah. Nampak lagi tu baik. Habis. Tapi berbeza. Bersalahan makmum. Makmum lain. Bersalahan makmum. Apa maksud bersalahan? Tak sama dengan makmum. Tak sama dengan makmum. Apanya? Jika meniat ia makmum akan mengikut imam di tengah sembahyang. Makmum tadi dia niat pada ketika tengah-tengah sembahyang. Ni. Awal-awal sembahyang dia tak niat. Dia niat pada tengah-tengah sembahyang. Maksudnya apa? Selepas daripada takbiratul ihram. Tengok. Lagu mana? Dia dah niat selepas daripada takbiratul ihram. Ni sembahyang fardu ni. Kalau sembahyang Jumaat boleh ke tak? Sembahyang Jumaat boleh tak tadi? Boleh. Tadi. Sembahyang Jumaat tak boleh. Sembahyang Jumaat, sembahyang jamak, sembahyang apa satu lagi? Sembahyang i'adah, sembahyang kali kedua. Itu mesti dia niat pada awal takbiratul ihram. Itu wajib lah. Dan Jumaat, kalau sembahyang Jumaat, aku lupa nak niat ikut imam. Tengah-tengah sembahyang, tak usah. Kena ulang balik. Begitu juga imam. Imam pun aku lupa nak niat menjadi imam. Tengah-tengah sembahyang. Tapi itu saya dah hurai bulan lepas. Ni kena ingat. Masalah sembahyang Jumaat dia berbeza sikit. Katakan disebut dalam kitab besar dia kata contoh kita sembahyang tu cukup-cukup 40 orang. Sekali dengan imam. Makmum katakan imam dia tak niat menjadi imam. Dia tak niat pada awal. Makmum niat niat mengikut makmum, niat apa? Makmum niat menjadi makmum daripada awal. Di situ kata ulama sembahyang Jumaat itu sah bagi makmum tapi tidak sah bagi imam. Walaupun dia mengimamkan kita tapi sah. Tapi syarat apa? Lebih 40 orang. Kalau 40 orang ngam-ngam
Dua-dua terbatal. Tak cukup orang. Sabar. Diibaratkan walaupun makmum tu niat. Niat mengikut imam. Tapi imam tu tak niat menjadi imam. Dikatakan tinggal berapa orang tu? Tinggal 39 orang. Bila 39 orang, walaupun makmum tadi niat menjadi makmum pun tidak sah sembahyang tu. Lepas tu dia kena qada balik zuhur lah. Aku nak zuhur. Sebab makmum tadi dah sah lah. Tapi kalau makmum tadi kena syarat lah, lebih 40 orang. Kalau 41 pun tak apa dah. Kalau cukup 40 orang, ngam-ngam, dua-dua tak sah. Makmum dengan imam tak sah. Dia kena sembahyang balik sembahyang balik. Sembahyang Jumaat balik lah. Tapi kalau lebih 40 orang, 41, 42, imam tu tak niat jadi imam. Makmum, dia niat jadi makmum. Tengok lepas habis sembahyang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lepas tu, imam pun beritahu kita, saya tadi lupa nak jadi imam lah. Imam tak ingat. Kena sembahyang balik. Kita pun jawab makmum kami tak kena sembahyang dah. Kami sah, kami ikut dah lebih 40 orang. Imam tak sah, kena qada balik. Dia suruh dia qada seorang-seorang ni, qada zuhur lah, bukan qada Jumaat. Qada Jumaat tak boleh. Siapa suruh qada Jumaat? Mazhab mana tu bid'ah tu. Tak ada lah. Maksudnya dia qada fardu zuhur lah. Dia sembahyang fardu zuhur lah. Bukan main qada, maksudnya dia kena buat balik tapi sembahyang fardu zuhur. Dia tak main qada tu. Dia panggil sembahyang fardu zuhur balik. Sebab dia dalam waktu. Kalau luar waktu baru panggil qada. Habis itu. Tu kena ingat tu. Ni tengok masalah ni. Bersalahan makmum jika meniat ia makmum akan mengikut imam di tengah sembahyang. Dia tak niat waktu awal takbir tadi. Dia niat bila tu? Bila di tengah-tengah sembahyang. Tengok. Tiada dapat fadilat, bahkan makruh. Fadilat jemaah tak dapat lah. Tapi sembahyang dia sah ke tidak? Sembahyang dia sah. Ikutan dia dengan imam tadi sah. Tapi meluputkan fadilat jemaah. Aku tak nampak pelik tak? Masalah pelik Habis saya seorang tak. Ikutan kita dengan imam tu sah lah. Fadilat jemaah tu tak dapat hukum, bahkan makruh. Bukan sembahyang Jumaat ni. Sembahyang fardu. Sembahyang Jumaat tak bahas dah. Sembahyang Jumaat kalau dia tak niat tadi memang tak sambula dah. Ni keliru lagi ni cerita dia ni. Ni cerita dia sebab apa? Sebab bulan lepas duk teringat-ingat makanan waktu open house tu. Tengah-tengah belajar tu. Sebab tu dia tak ingat tu. Open house tu. Dia nak cerita apa? Nak cerita kata begini. Jadi masalah begini. Saya ulang balik. Masalah sembahyang Jumaat, sembahyang jamak dengan sebab hujan, sembahyang kali kedua. Kali kedua ni maksudnya kita dah sembahyang. Contoh kita dah sembahyang pada zuhur. Lepas tu kita sembahyang balik. Tapi sembahyang tu berimamkan pula dah. Contoh kali pertama kita sembahyang seorang. Lepas tu kali kedua tu kawan tanya, jom teman aku sembahyang imam sekali. Tadi aku dah sembahyang tak apa, sembahyang kali kedua. Sembahyang kali kedua tu bagi makmum tu dia kena niat pada awal takbir. Dan imam pun kena niat pada awal takbir. Itu sembahyang muaddah dia panggil. Sembahyang ulangan kali kedua. Jadi tiga masalah ni. Jumaat, sembahyang dengan sebab jamak dengan sebab hujan, sembahyang dengan sebab kali kedua tadi tu, dia kena niat pada awal takbir tu kena niat dah. Kalau tengah-tengah tak sah. Ada pun sembahyang fardu. Ni kita sembahyang fardu ni. Sembahyang fardu ni dia kena ingat. Sembahyang fardu masalah imam dulu. Saya tengah imam dulu. Masalah imam kalau dia tidak niat pada awal takbir, ataupun kita kata dia tak niat langsung sampai habis sembahyang. Sembahyang imam dengan makmum tadi sah. Tapi makmum tadi dapat fadilat jemaah, imam tak dapat fadilat jemaah. Satu masalah. Masalah kedua, kalau imam tu nak niat pada ketika tengah-tengah sembahyang. Tengah-tengah sembahyang, yang ini selepas daripada takbiratul ihram. Kalau imam tu niat, bukan sah. Dia mendapat fadilat jemaah pada ketika dia mula niat.
Niat tu bila? Contoh rakaat kedua. Rakaat kedua tu lah dia mula mendapat fadilat jemaah. Adapun rakaat pertama ni tak dapat lah. Nampak lagi? Itu masalah imam. Dua tadi Makmum pula. Makmum apabila dia tidak niat. Ni masalah sembahyang fardu Bukan sembahyang Jumaat, dia dah habis dah. Makmum apabila dia sembahyang fardu, katakan dia tak niat mengikut imam pada awal takbir. Dia niat mengikut imam tu bila? Tengah-tengah sembahyang, ini selepas daripada takbiratul ihram. Di situ kata ulama, sembahyang dia sah tapi meluputkan fadilat jemaah, hukum dia makruh. Nampak lagi? Nampak masalah lagi Habis itu. Sembahyang tak batal lah. Baru juga tak ada. Sebab dah kata makruh, meluputkan fadilat jemaah. Katakan dia tak niat langsung. Makmum tadi, sembahyang sah ke tidak? Tadi Raja tadi. Dia meninggalkan niat tadi. Dia meninggalkan mula-mula, tengah pun tak. Dia tak niat. Dia ikut imam. Sah ke tak? Tak sah lah. Sebab apa? Dia tak niat langsung. Mula-mula pun tak, tengah-tengah pun tak. Tak sah kan tadi 3 tadi. Dia tak niat pada awal takbir. Dia syak pula dah. Tadi 3 ni. Kalau ada ni, boleh tulis ni. Nak tulis ke? Tulis. Okey, tulis. Ni pen baru ni tak pernah guna lagi saya ni. Okey. Jadi dia imam, dia bagi inilah kategori imam. Dia semua 3. Syarat niat lah niat sah. Makmum. Tak mahu saya tulis jauh saya tak biasa tulis jauh. Tak mahu. Kalau imam, kalau imam, mula-mula pada masalah solat fardu pada solat fardu. Solat fardu bukan solat Jumaat dah. Kalau imam pada awal takbir dan juga selepas kita tulis selepas takbir selepas takbir. Ni semua sah ni, niat sah ni. Kalau makmum awal takbir sah tapi dia masalah lain tu awal takbir lepas tu selepas takbir lepas tu dia dua je dia dua saja. Niat solat pada imam kuasa solat takbir ni meluputkan fadilat jemaah. Ini meluputkan fadilat jemaah selepas takbir bagi makmum. Kalau selepas takbir imam dapat fadilat jemaah. Tu dia. Dapat fadilat jemaah.
Yang tu meluputkan fadilat jemaah. Ini dapat fadilat jemaah bagi imam. Bagi imam. Kalau makmum, dia niat selepas takbir tu meluputkan fadilat jemaah, tapi ikutan dia sah. Ikutan tu confirm sah dah. Lepas tu kita tulis tu niat sah tu. Ikutan dia sah. Ini untuk sah. Yang tak sah tadi meninggalkan niat lah. Meninggalkan niat, syak pada niat dan mengikut perbuatan orang di hadapan. Itu memang tak sah dah. Tak sah semayang. Tak sah semayang. Tu. Nampak aja. Nampak lagi habis itu. Baik. Saya nak tanya soalan lagi. Saya nak tanya soalan lagi. Ada orang nak tanya? Ya. Ya, Kak. Kita mau anak perempuan. Okey. Dia kalau anak tu umur apa? Dapat. Walaupun kita kata anak kita tu dia, walaupun kita niat berjemaah dah, anak kita tu dia katakan walaupun tak sampai balik pun sah sembahyang jemaah tu. Sah sembahyang jemaah tu sah. Gitu kan. Tapi kalau atas sembahyang jemaah yang syarat dia apa? Yang anak 8 tahun tu dia tahulah. Sembahyang rukun apa semua dia tahulah. Dia tahu. Tapi kalau anak 3-4 tahun nak sembahyang jemaah dia pun dengan keadaan pamper apa semua tu taklah dia kalau panggil lepas dia memayyiz lah. Memayyiz dia tahu syarat dia tahu rokok dan sebagainya apa sebagainya. Tak apalah. Sah dah tu. Tu. Baik, habis. Tengok lagi. Itu perbahasan yang pertama. Perbahasan yang pertama. Keduanya, ini syarat yang kedua. Dia semua 12 syarat ni. Lepas tu kita bukan senang nak sah semayang ni dalam jemaah ni, bukan kita nampak kita panas belah mata, tidak. Kena tahu syarat-syarat sah semayang. Bukan syarat-syarat semayang, syarat sah niat mengikut imam sebab kita semayang jemaah. Bila semayang jemaah ni dia ada satu kaedah lain. Dia ada syarat-syarat dia tertentu pada untuk semayang jemaah. Sebab semua 12 syarat. Tengok. Syarat kedua pula, kedua daripada 12 syarat, berhimpun keduanya imam dan makmum satu tempat. Berhimpun imam dan makmum pada satu tempat. Bila sebut pada satu tempat ni, dia tak sebut berhimpun pada masjid, dia tak sebut kan? Sebab akan datang dibahas. Bila sebut kata berhimpun imam dan makmum tadi, berhimpun pada satu tempat, sama ada tempat itu disediakan untuk sembahyang ataupun tempat itu tidak disediakan untuk sembahyang. Contoh apa? Rumah kita. Rumah kita bukan untuk disediakan untuk sembahyang. Tapi boleh tak kita nak sembahyang? Boleh. Tu beza dia. Contoh ni surau. Surau ni pada tempat ni, bangunan ni pada asal bukan disediakan untuk tempat sembahyang, tapi kita buat untuk sembahyang. Tu bangunan-bangunan kan. Hanya je nak bahas ni. Tengok. Dan baginya 4 kelakuan. Ini ada 4 kelakuan. Ini 4 kelakuan. Pertamanya imam dan makmum di dalam masjid. Ini kita cuba jauhkan sikit skip dulu. Pertama imam dan makmum dalam masjid. 1. Lepas tu langkah sikit. Dan kelakuan yang kedua, bawah lagi. Langkah-langkah sikit. Nanti kita bukan nak skip cuma kita nak ambil tajuk besar. Yang pertama, kelakuan yang pertama, imam dan makmum di dalam masjid. Kelakuan yang kedua, imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. 2. Kelakuan yang ketiga, imam di luar masjid dan makmum di dalam masjid. 3 tu. Imam kat luar. Tu sepelik tu tak apa. Memang nampak pelik. Saya tak dah. Tak apa, kita bahas tu. Ni nak bagi tajuk dia dulu. Saya tak mahu hurai dulu. Yang keempat, kelakuan yang keempat, imam dan makmum pada lain daripada masjid. Kita ni duduk ke mana kelakuan kita sekarang ni? Kita duduk kelakuan yang keempat. Imam dan makmum selain daripada masjid.
Lepas tu dia tak sebut surau apa. Surau, rumah, padang, musola, tak kira lah. Madrasah. Asal kata dia bukan masjid. Hai. Itu 4 dia punya kategori dulu. Lepas tu dia punya kategori tu, satu kategori tu huraian panjang tu. Tengok. Pertamanya, imam dan makmum di dalam masjid. Jadi nampak kategori pertama ni tak boleh nak hurai dah. Dia punya stesen je dah sampai. Kalau hurai lagi, dia jadi lajak banyak. Lepas tu dia punya stesen sampai, lepas tu kita bagi kategori dulu tu. Bagi nampak kategori dulu. Kenapa pelik sungguh kita ni? Macam mana imam luar masjid, makmum dalam masjid ni? Nanti dulu. Itu pembahasan akan kita bahas pada bulan hadapan. Pada bulan hadapan. Dia nak bahas ni, dia tak boleh langkah dulu langkah pertama tu. Dia masalah masjid tu payah sikit. Masalah masjid tu dia kena bahas panjang. Kemudian yang kedua, tiga tu dia tak ada payah. Yang keempat payah. 1 dengan 4 tu payah sikit. Ni kita nak bahas ni, masalah ni pun kita nak bahas. Macam mana jarak dia dan sebagainya, semua disebut dalam kitab ni. InsyaAllah. Baik, faham Jadi ala kulihal, kita faham tadi yang syarat pertama dulu tadi Itu kena baik ingat sungguh. Masalah niat tu kena ingat tu. Kalau orang tanya esok, kita boleh kita niat ke tak niat, kita akan bahas. Kita boleh urai pada orang pula. Tu selamat dakwah lah. Tapi cuma kalau kita dah belajar, tapi jangan buat praktikal Lama praktikal, try sekali, lepas ni, rugilah. Try sekali, lepas habis takbir, sekali kan ustaz dah takbir. Terbuat terlupanya. Tak edit kita maklum dah. Ni terkata, contoh kata kita terlupa tu lain. Ni nak buat-buat lah praktikal tak ada Ni buat pahala dosa ni tak ada praktikal. Ya. Boleh tak apa. Sebab dia benda sunat. Dia tak boleh wajib dengan wajib. Kalau kita nak, dia kata ulama, bila contoh kita dah masuk masjid, walaupun kita tak niat, dapat dah hasil tu kerana kita memang memang kita nak niat untuk semayang. Semayang kat mana? Confirm dah kat masjid. Memang dalam masjid dah. Lepas tu dia kata, sebab tu kalau disebut dalam kitab, kalau kita tak buat solat sunat tahta masjid, tak nak dapat pahala tahta masjid macam mana? Boleh kita dengan kita berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Menggantikan daripada kita perbuatan kita semayang solat sunat tahiyatul masjid. Contoh kita orang nak qomat dah. Kita tak sempat nak sunat tahiyatul masjid dah. Boleh kita berzikir 4 kali tu. Ini semua 3 masalah Sujud tilawah. Sujud tilawah, kalau kita tak sujud tu pun, ni luar semayang lah, luar semayang jemaah. Boleh kita menggantikan dengan subhanallah tu 4 kali bukan 3. Kemudian yang kedua, sujud syukur. Sujud syukur semayang pun tak ada air wuduk. Tiba, aku dapat duit banyak ni, begitu kat syukur. Tak kena cara, air wuduk pun tak ada, kiblat tak ada. Gantikanlah dengan zikir. Kan ada ulama sebut dah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Panjang lagi, sunat panjang, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 4 kali. Kemudian yang ketiga, solat sunat tahiyatul masjid, kita gantikan dengan zikir tadi. Semua 3 tadi. Maka dapat pahala seperti kita buat tadi. Tapi kalau pahala dari segi perbuatan lebih tadilah kalau tersemayang sunat tahiyatul masjid tu. Cuma pahala tu boleh menyamai dengan zikir tadi. Allah alam habis itu. Faham lagi baik, jadi kita berhenti setakat tu dululah jadi sampai dah masanya. Allah alam, jadi sekadar itu saja. Yang baik itu datang dari Allah SWT dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.